Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya boleh menterjemah Al-Quran dengan terjemah perkata interaktif talk, insyaAllah. Ayat seterusnya adalah ayat 51, 52, 53 juga sambungan. Okay, kepada nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada Bani Israel dan macam mana mereka itu selepas diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka kemudian mengambil al-ijla, iaitu lembu, anak lembu untuk dijadikan sebagai Tuhan mereka. Ini ayat 51. Dan kemudian selepas mereka syirik kepada Allah, menjadikan anak lembu sebagai Tuhan, Allah Subhanahu wa taala ampunkan mereka. Lepas tu Allah kurniakan kepada Nabi Allah Musa kitab Taurat. Ini ayat 51, 52 dan 53. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh wa'adna, dan ketika wa'adna. Okey, saya kasih warna ni. Wa'ada ini maknanya berjanji. Wa'ada maknanya berjanji. Jadi di sini maknanya ketika kami. Nah, ini kami. Wa'ada ini berjanji, iaitu ketika kami berjanji kepada Musa. Allah berjanji kepada Musa untuk apa? Dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa taala 40 lailatan, malam. Okey. Allah panggil Nabi Allah Musa AS 30 asalnya ditambah 10 menjadi 40 malam. Allah panggil Nabi Allah Musa ke Tur Saina selama 40 malam, 40 hari 40 malam. Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di sana. Lepas tu apa yang berlaku? Bani Israel ini setelah peristiwa setelah peristiwa mereka selamat setelah mereka selamat daripada kejaran Firaun, dah terlepas daripada Firaun. Jadi ketika itu mereka ditinggalkan oleh Musa dengan siapa? Dengan saudaranya. Wa idh wa'adna Musa 40 thumma takhadtumul ajl, ditinggalkan dengan Harun. Dalam ayat dalam itu Allah sebutkan wa idh qala Musa li akhihi Haruna, ketika Musa berkata kepada kepada saudara dia Haruna, ukhlufni fi qaumi, tolong jagakan kaum aku, iaitu Bani Israel ni. Degil sikit ni Bani Israel, kata Nabi Allah Musa. Ini mereka ketika ditinggalkan oleh Nabi Allah Musa, mereka ittakhadtumul ijla, tahu-tahu aja mereka menjadikan anak lembu sebagai patung. Jadi ini ceritanya ni, ketika mereka dah lepas dari kejaran Firaun, kan? Mereka lalu di satu kaum. Kaum ini menyembah patung. Lepas itu mereka kata kepada Musa, ya Musa, kami nampak itu ada kaum tu sembah patung. Boleh tak kami buatkan patung? Kan kelakar. Suruh sembah Allah, mereka nak buatkan patung. Sebab patung itu nampak kan? Buatkan patung. Kata Allah, kata Nabi Musa, ya Allah, engkau ni orang bodoh betul lah katanya. Nak disuruh nyembah yang betul, tak nak. Jadi selepas Nabi Allah Musa naik dan mereka bersama Harun, Nabi Harun, maka mereka paksa Nabi Harun untuk apa? Paksa Nabi Harun untuk membuatkan ataupun untuk jangan larang mereka. Ketuanya adalah Samiri. Samiri ini yang mengajak mereka, menghasut mereka untuk menyembah anak patung. Anak patung terbuat bentuknya macam anak lembu. Terbuat daripada emas. Jadi sebelum emas itu dari mana? Emas itu adalah dari yang dikumpulkan oleh orang-orang Mesir ketika mereka masih menjadi
bekerja dengan Firaun. Jadi mereka kumpulkan sikit duit ini, kadang kalau bekerja di rumah orang-orang para pembesar-pembesarnya dicuri sikit dia punya emas-emasnya. Maka ketika itu dikumpulkan semua, dibuatlah anak patung oleh Samiri. Anak patung itu dia punya tengah-tengah dia ada lubang. Mereka buat anak patung anak sapi, tengah-tengah itu ada lubang. Jadi sebab ada angin, lubang itu macam ada suara gitu. Suara itu yang mereka kata, wah ini macam unik kan? Maka disembahlah al-ijla. Ijla ini adalah anak sapi. Kemudian ayat 52, summa afauna ankum. Okey. Summa, saya ulang balik Wa id wa'adna Musa 40 lailatan, summa kemudian ittakhadtum. Ittakhada artinya mengambil, menjadikan. Tum kalian, daripada antum kemudian kalian menjadikan al-ijla, anak lembu. Mim ba'dihi, anak menjadikan apa? Sebagai sonam, sebagai sonamun, sebagai patung. Menjadikan anak lembu sebagai patung. Mim ba'dihi, min dari ba'di, selepas hi, iaitu Nabi Musa. Selepas Nabi Musa pergi menuju Allah, menuju Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka menyembah anak patung. Dan antum kalian zalim, iaitu orang yang zalim sebab mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Thumma, kemudian afauna, daripada perkataan afa, perkataan afa, memaafkan. Thumma afauna, kami, kata Allah, memaafkan angkum, kepada kalian, tentang kalian semua yang telah menyembah anak patung. Min ba'di dzalika, ba'di selepas dzalika itu, selepas peristiwa penyembahan anak patung tersebut. La'allakum, agar kalian semua tashkurun, daripada perkataan syakaro, bersyukur. Ta ini menunjukkan kamu, wawu dengan nun belakang ini kalian, ataupun ramai. Jadi agar kalian semua bersyukur kepada Allah. Nanti pada ayat berapa, tak salah saya, pada ayat saya tak ingat nanti, Allah di bawah dia nanti ayat mungkin 56, 78 tu, Allah ceritakan macam mana proses Allah ampunkan mereka selepas mereka menyembah anak patung dengan cara disuruh saling membunuh. Ada sebagian yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bani Israel. Kalau kita tak perlu nak saling membunuh kalau buat kesalahan, dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan umat Islam daripada Bani Israel. Kalau mereka buat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, hukumannya mereka membunuh diri mereka antar sesama mereka. Maknanya sesiapa yang mensyirikkan Allah itu saling bunuh. Siapa yang terbunuh habislah, siapa yang selamat selamat. Siapa yang dia mati dalam dalam saling bunuh tersebut. Siapa yang selamat selamat. Antara kalau najis, kalau Bani Israel kan gitu, kalau ada najis kat baju ke kat pakaian, najis itu tak boleh dibasuh. Apa mereka buat? Dia perlu dipotong. Dipotong. Jadi maknanya kalau tudung kita najis, kena najis, tudung tu gunting tempat yang najis. Itu di antara syariat Bani Israel. Wa idh, dan ketika ataina. Ata ni banyak sekali dalam Al-Quran. Ata maknanya datangkan. Kami. Jadi ketika kami datangkan kepada Musa Alkitab, iaitu kitab Taurat. Ata itu datangkan. Mendatangkan. Give. Beri. Wa idh ataina, ketika kami datangkan, berikan kepada Musa Alkitab, wal furqan. Furqan ni dia perkataan apa? Faroko.
cuba lihat ayat 50. Ada kata-kata faraqah kan? Apa makna faraqah ayat 50? Memisahkan. Faraqah ini al-furqan. Jadi Alkitab atau kitab Taurat, begitu juga dengan Al-Quran dikenal juga dengan namanya al-furqan. Al-furqan maknanya apa? Memisahkan antara yang benar dan yang salah. Antara yang hak dengan yang batil. Itu dalam surah Al-Baqarah tentang sifat Quran, Allah pun berkata Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Ada furqan di situ. Jadi kata Allah, kami turunkan pada bulan Ramadan Al-Quran, Syahrul Ramadan unzila fihi al-Quran hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin, dan sebagai pembeda dan penjelas, minal huda wal furqan, untuk petunjuk dan juga pembeda antara yang benar dengan yang tidak benar. Itu namanya furqan. La'allakum, agar supaya kalian tahtadun. Tahtadun ini perkataan apa asalnya? Ha dengan da. Mana hada? Petunjuk. Huda kan? Dzalikal kitabu la raiba fihi huda. Jadi agar kalian semua tahtadun, mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada ayat ini selain kita bersyukur kepada Allah bahwasanya cara Allah mengampunkan kita berbeza dengan kaum Bani Israel. Kalau mereka syariatnya begitu berat, tapi kalau kita betul-betul taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun, kita tinggalkan maksiat tersebut, kita menyesal dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita, kecuali dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kita kembali kepada Islam. Orang yang syirik, yang tak kembali kepada Islam, dia tak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang Islam yang syirik kemudian dia bertaubat, minta ampun kepada Allah dan dia menjadi muslim yang baik, maka insya-Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya. Okey. Yang seterusnya ayat 53 ni, kalau saya boleh ambil iktibar daripada ayat 53 ini, adalah menjelaskan bahawasanya kitab itu, sama ada kitab Taurat, kitab Al-Quran, di antara fungsi utamanya adalah sebagai petunjuk, sebagai pembeza, memberitahu kita mana yang benar, mana yang salah. Mana yang baik, mana yang tak baik. Mana yang soleh, mana yang maksiat. Dan itu baru boleh kita lakukan, baru fungsi Al-Quran sebagai petunjuk, baru boleh kita raih manfaatnya apabila kita memahami Al-Quran. Nah, ini di antara kenapa saya pada belakang ini selalu berkempen untuk memperkenalkan kepada para jamaah untuk kita dapat memahami Al-Quran, mengkaji Al-Quran melalui aspek bahasa. Walaupun ianya tak mudah, tapi kalau kita rajin, kita terus menerus, insya-Allah lama-lama kita akan mudah sebab Allah telah memudahkan Al-Quran. InsyaAllah. Okey, itu ayat ke-53. Selepas mereka menyembah anak patung, ini hukuman dia, ayat 54. Hukumannya apa? Allah suruh mereka saling membunuh. Okey, sila kita ini kan, mungkin ayat ini adalah ayat terakhir untuk kita hari ini. Wa idz qala, dan ketika qala berkata, siapa yang berkata? Musa. Wa idz qala Musa, ketika berkata Musa, li kepada kaum, iaitu kaumnya, itu kaum Bani Israel. Ya qaumi, ya wahai, ya Muhammad, wahai Muhammad, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, iaitu wahai qaumi. Qaumi ni asalnya minya ada ya qaumi, kaumku, tapi dibuang. Ya qaumi, wahai kaumku, ya qaumi inna, sesungguhnya kum kalian, zalamtum, daripada perkataan apa? Zalama, menzalimi, tum kalian. Kata Nabi Musa,
wahai kaumku, kalian telah menzalimi anfus bernafsun, diri kalian sendiri. Dengan cara apa mereka menzalimi diri mereka sendiri? Bittikhadi. Ittakhadha ni kan? Ittakhadha apa? Mengambil, menjadikan. Bittikhadikum, kalian telah menjadikan al-ijla, anak lembu sebagai Tuhan kalian dan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi Allah Musa, fatubu. Dari perkataan apa? Taba. Kan? Taba yatubu taubah. Fatubu, maka bertaubatlah kalian. Wow, ini kalian semua ila bari. Bari ini pencipta. Bari maknanya pencipta. Nama lain kepada Tuhan. Rob. Bari itu Allah. Maka bertaubatlah kepada bari'ikum, kepada pencipta kalian, iaitu Allah Subhanahu wa taala, bukan ijil, bukan bukan anak lembu. Dengan cara apa? Ni dia punya cara mereka bertaubat. Faqatulu, daripada qatala, bunuhlah. Bunuh. Qatala anfusakum, diri kalian masing-masing. Caranya apa? Dalam kisahnya, jadi kalau tak salah saya, mereka ditempatkan satu tempat yang gelap gulita. Kalau tak salah mereka tak boleh nampak satu dengan yang lain. Ini perlu diketahui bahawa tak semua Bani Israel tu ketika itu yang menyembah anak patung. Tak semua. Jadi yang menyembah anak patung ini saja yang disuruh untuk bertaubat dengan cara saling bunuh diri mereka sendiri. Jadi mereka disimpan di tempat, kemudian mereka dalam keadaan gelap. Ada yang menyebutkan bahawasanya mata mereka ditutup, kemudian mereka dilepaskan itu untuk bunuh siapa saja yang ada kat depan mereka. Sampai Allah hentikan mereka punya perbunuhan. Jadi biarkan sampai beberapa lama, kemudian Allah kata stop, berhenti. Yang mati, yang selamat. Yang selamat itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dah terbunuh itu adalah taubat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, yang terbunuh itu juga kerana mereka adalah sebagai bagian daripada proses bertaubat, maka yang terbunuh itu mati syahid, yang selamat juga diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqtulu anfusakum, maka bunuhlah anfusakum, diri kalian masing-masing. Dalikum, itu iaitu saling bunuh-membunuh, khairun, lebih baik, lakum, la bagi, kum, kalian. Khairun, baik, itu lebih baik bagi kalian, kerana dengan begitu Allah ampunkan kalian. Inda, di sisi bari, Tuhan kalian. Dalikum khairul lakum inda, di sisi bari, sama tadi bari juga, Tuhan kum, kalian. Fa, kemudian setelah peristiwa itu, taba, ni dia. Tubuh tadi kan ni sama. Bentuknya aja beza. Kan, kalau tubuh ini perintah bertaubatlah kalian. Yang ini taba, ini fi'il madi, past tense. Taba, iaitu Allah memberi ampun, alaikum, ke atas kalian. Innahu, sesungguhnya dia, iaitu Allah Subhanahu wa taala, huwa, dialah huwa at-tawwab. Jadi at-tawwab ni pada perkataan tadi taba, kalau orang yang suka memberi maaf namanya taib. Kalau yang sangat-sangat suka pemberi maaf, tawwab. Ini Allah itu at-tawwab, sangat-sangat memberi maaf. Salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kemaafan Allah, keampunan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya terbuka selama kita hidup, kecuali ketika kita punya nyawa dah sampai kepada kerongkong atau dalam keadaan
nazak ketika itu pintu taubat dah ditutup, sebab ketika itu manusia diriwayatkan bahawasanya ketika itu dia dah tahu dah. Ketika itu manusia dah nampak, dah terbeliak mata dia, nampak di mana keadaan dia, posisi dia nanti dalam syurga ataupun dalam neraka. Maka ditutuplah pintu taubat ketika itu. Selagi sebelum itu berlaku, maka Allah akan menerima taubat kita. Tawwabun Rahim, iaitu yang Maha Pengasih. Bismillahirrahmanirrahim, kan, Rahim pengasih. Jadi ini proses pengampunan yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada Bani Israel. Jadi kalau tak salah saya, daripada yang yang faktulu ni, dia Allah minta kepada Musa untuk memilih 70 orang yang di proses saling bunuh ni. 70 orang. Dalam surah Al-A'raf Allah sebutkan, waqtara Musa 70 rajulan limiqatina. Musa memilih 70 orang untuk melakukan proses saling bunuh-membunuh. Ini dalam ayat surah Al-A'raf. Jadi yang saling membunuh ini diwakili oleh 70 orang, kemudian saling bunuh-membunuh sampai pada akhirnya ada sebagian yang mati, ada sebagian yang selamat. Okey. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukumnya kepada kaum pada masa-masa yang berbeza. Okay. Pada kaum Nabi Allah Musa macam itu, kaum Nabi Allah Isa berbeza lagi. Okay. Tetapi pada asasnya bahawasanya risalah ataupun message Allah tetap sama mula daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta'budallaha wahdahu la syarikalah, untuk menyembah Allah sahaja, bukan yang lain. Tutup dengan tasawuf kafarah surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Terima kasih.